Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang maksudnya, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya di dalam surat amal. Tuan-tuan, puan-puan, para kekasih Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 26 Ramadan, kita masih berada di dalam bulan yang mulia ini. Kita sangat mendambakan janji-janji Allah dan Rasulnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Syukur pada Allah. Dan tuan-tuan, pada hari ini bersama dengan saya dalam Ibrah Ramadan, terima kasih kepada Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang memberi ruang dan peluang untuk bersama dengan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Apa yang kita dambakan ketika kita berada di bulan Ramadan ini? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak melupai doa sepanjang Ramadan, terutama sekali setiap kali kita menunaikan solat fardu dan juga solat-solat sunat yang lain, termasuk solat tarawih. Apa doanya, tuan-tuan? Tuan-tuan dah selalu baca, marilah kita lihat dan kita ulang. Bagi yang masih belum hafaz, hafazkanlah. Kita masih ada ruang dan masa untuk berdoa dengan lafaz yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya, tuan-tuan, berdoa dengan lafaz yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu sunnah yang sangat dituntut. Lafaz doa yang kita sepatutnya tidak tinggalkan setiap kali kita menunaikan salat ialah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang maksudnya, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk engkau redha bagi kami untuk masuk syurgamu, dan kami mohon perlindungan darimu dari api nerakamu. Kita baca dengan lafaz jamak, yakni nas'aluka, agar semua orang yang kita kasihi bersama kita di dalam syurga dan mendapat doa dari kita, insyaAllah, walaupun kita baca seorang-seorang, tuan-tuan. Inilah tuntutan berdoa, terutama sekali kepada ketua-ketua keluarga, agar doakanlah bersama untuk anak, isteri dan kaum keluarga kita, insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian,
Untuk tajuk pada hari ini, saya ingin membawa tuan-tuan sedikit kisah dari buku Kisah Indah dari Syurga, karangan Syed Mahathir Syed Ibrahim. Ya tuan-tuan ya, kita mengambil bawakan petikan dari buku ini untuk kita sama-sama sahut seruan yang bahagia Dr. Pengarah pendidikan kita untuk saranan sentiasa membaca buku untuk menambahkan ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selaras dengan doa yang kita baca tadi, marilah kita lihat apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan ahli syurga. Kerana kita memohon doa untuk masuk syurga tuan-tuan, maka marilah kita lihat hari ini bagaimana kedudukan orang yang akan masuk syurga nanti insya-Allah. Dalam buku yang kita baca ini, pada muka surat 201 dicatatkan bahawa apabila semua manusia dibangkitkan semula di mahsyar kelak, semua akan dihalau untuk berhimpun oleh para malaikatnya. Maka berkumpullah manusia berduyun-duyun yang terlalu ramai tuan-tuan, sejak daripada Nabi Adam hinggalah kepada hari kiamat. Tidak terbayang kepada kita begitu ramainya manusia yang akan dihimpunkan kelak. Maka ketika itu manusia akan terbahagi kepada 12 kelompok besar, bergantung kepada amal masing-masing. Sama ada amal kebaikan atau amal keburukan yang dibawa dari dalam dunia dahulu. Semua kumpulan akan mendapat kecelakaan, melainkan satu kumpulan saja tuan-tuan. Daripada 12 kumpulan tersebut, hanya satu kumpulan saja yang akan dapat kebaikan, yang lain semuanya mendapat kecelakaan. Siapakah mereka? Siapakah kumpulan yang satu itu, yang hebat ini tuan-tuan? Baginda Nabi SAW menyebut daripada mafhumnya yang disebut di dalam buku ini, kumpulan yang beruntung itu ialah mereka yang bangkit dari kubur dengan wajah berseri-seri, bercahaya bagaikan bulan purnama. Tuan-tuan, kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur dalam keadaan wajahnya berseri-seri dan bercahaya bagaikan bulan purnama. Dicatatkan mereka adalah orang yang sentiasa beramal dengan amal soleh dan banyak berbuat kebaikan. Mereka menjauhi perbuatan durhaka. Mereka solat 5 waktu sehari semalam. Mereka meninggal dunia, mereka sempat bertaubat. Ketika meninggal dunia, mereka sempat bertaubat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat keampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kumpulan yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bermaksud, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Ya tuan-tuan, dalam ayat ini
Allah SWT menyebut kumpulan yang pertama yang spesial ini adalah kumpulan yang diakui oleh Allah bahawa mereka ini diridai sejak dari dunia sehinggalah hari akhirat kelak. Mereka ini tetap dengan keimanan dan keyakinan terhadap Allah. Allah kasih kepada mereka dan mereka sebenarnya kasih dan dambakan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, para kekasih Allah sekalian, dicatatkan oleh penulis di dalam kalangan mereka yang akan dimasukkan dalam syurga Allah nanti, orang yang beriman akan terbahagi pula kepada 3 kumpulan. Mereka yang akan masuk syurga, mereka yang istimewa. Dalam keistimewaan orang yang akan masuk syurga nanti, tuan-tuan, dibahagikan pula kepada 3 kumpulan. Inilah yang akan kita bicarakan juga untuk kita faham dan ingat, adakah aku dalam kumpulan mereka ini? Dan siapakah kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga? Mari kita lihat bersama. Kumpulan yang pertama disebutkan bahawa masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan. Mafhum daripada hadis ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak, mereka yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab ialah mereka yang tidak mengamalkan ru'yah yang salah, iaitu perbuatan menjampi selain daripada kalimah Allah dan kepada Allah semata-mata. Yang pertama, maksudnya mereka yang betul-betul beriman, mereka tidak melakukan jampi serapah yang menyeleweng daripada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada hadis ini disebut bahawa orang yang tidak pernah meminta dijampi, orang yang tidak pernah diminta untuk dijampi, yakni menggunakan ru'yah atau baca-baca jampi yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya, ada orang, tuan-tuan, zaman dahulu dia jampi tak apa-apa jampinya, tak keluar suara pun, ataupun jampi dengan panggilan seruan terhadap jin, syaitan, jembalang dan sebagainya. Maka orang ini, kata Nabi SAW, tidak akan dapat masuk syurga bighairi hisab, dengan tidak dihisab. Dan orang yang ketiga yang disebut di dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang akan masuk hisab, masuk ke syurga tanpa hisab, ialah orang yang tidak pernah meramal, yakni melakukan tenung nasib. Ramai dari dalam kalangan kita selalu beramal dengan tenung nasib. Tuan-tuan perasan atau tak perasan, tapi seingat saya sejak zaman saya kecil dulu, bab melihat bintang ini hebat. Dalam majalah-majalah ditulis ini dengan bintang, bintang Leo, bintang Virgo, Scorpion dan sebagainya. Dan tersenyum sebab siapa orang lama dia tahu dengan bintang-bintang ini. Kalau buka majalah, buka surat khabar, itulah dulu yang dilihat. Apakah ramalan bintangku pada hari ini? Rupanya salah, tuan-tuan, apa yang kita buat dulu. Rupanya salah kerana orang yang pernah meramal bintang kehidupan hadapannya, orang ini tidak akan tergolong dalam kelompok orang yang akan masuk syurga Allah bighairi hisab. Dan kelompok yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah orang yang hanya bertawakal kepada Allah semata-mata. Hidupnya disandarkan hanya kepada Allah dalam semua kerja buat. Tidak ada sesuatu pun perkara yang disandarkan selain dari Allah, kerana apa saja yang dia buat, dia letakkan Allah keutamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bila kamu telah berazam, berusaha bersungguh-sungguh,
serah pada Allah. Apa ketentuan setelah kita berusaha, Allah lah yang menentukannya. Maka orang jenis inilah yang disebut bahawa kumpulan yang akan masuk syurga tanpa hisab, yakni bighairi hisab. Tuan-tuan, puan-puan, para kekasih Allah sekalian, kumpulan yang kedua yang akan masuk syurga setelah ialah masuk syurga setelah dihisab. Daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya, melainkan akan ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia belanjakan. Dan tentang apa yang dia amalkan dari ilmu yang diketahui. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, kita tak boleh lepas daripada 5 perkara ini, tuan-tuan. Artinya kita akan dihisap daripada 5 perkara ini. Perkara yang pertama akan dihisap ialah tentang umur kita. Kita gunakan ke mana. Yang kedua, tentang masa muda kita. Kita habiskan ke mana. Beruntung mereka yang muda-muda dan jadi orang baik, muda-muda nampak soleh, soleha, muda-muda jadi anak yang soleh, soleha. Beruntung kepada mereka sejak muda dah beramal sehingga dewasa beramal dan terus beramal. Inilah calon-calon syurga Allah SWT. Seterusnya ialah kita akan ditanya mengenai dengan harta yang kita perolehi dan ke mana kita belanjakan. Harta yang kita perolehi, sebanyak mana harta rezeki yang Allah beri, dan kita belanjakan ke mana. Inilah yang perlu kita hitung-hitungkan, kerana semua itu akan dihisap di hadapan Allah SWT. Dan yang terakhir ialah kita akan ditanya mengenai dengan ilmu yang kita ketahui. Walaupun satu huruf alif kita ketahui, adakah kita telah sampaikan kepada rakan kita ataupun orang lain, ataupun kita sembunyi. Bahkan para guru yang banyak ilmu, apakah dia telah sampaikan dengan sempurna kepada anak didiknya, agar anak didik kita juga akan mendapat ilmu sebagaimana kita. Tuan-tuan, kita buang amalan sebagaimana tok guru silat. Saya ingat lagi ketika mana belajar silat, kalau ada 20 langkah ataupun 20 buah, tok guru akan hanya ajar 19, satu untuk aku, dia kata. Sebenarnya salah, tuan-tuan. Kita kena ajarkan keseluruhan ilmu yang diturunkan kepada kita untuk anak didik kita, dan mudah-mudahan ilmu yang diturunkan itu akan mendapat keberkatan dari Allah SWT. Kumpulan yang ketiga, tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, mereka yang masuk syurga setelah diazab terlebih dahulu di neraka. Golongan yang ringan amal solehnya dan berat dosanya akan disiksa terlebih dahulu di neraka sehingga selesai kejahatannya, dan sehingga mendapat belas kasih dari Tuhannya selagi ada iman di dadanya. Tuan-tuan, kumpulan ketiga ini sepatutnya kita tidak masuk. Mereka layak untuk masuk syurga, tetapi kita jangan pilih untuk jadi kumpulan yang ketiga, kerana kita akan dicelup dalam neraka dahulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, barulah kita akan dibenarkan untuk masuk syurga. Selain daripada 3 kumpulan ini, tuan-tuan, maka semuanya akan kekal dan berada di dalam neraka. Maksudnya golongan munafik, golongan kafir, semua akan kekal di dalam neraka kerana mereka tidak beriman dengan sesungguhnya kepada Allah SWT. Tuan-tuan, para kekasih Allah yang dirahmati sekalian, mengisapi keadaan kita di dalam alam akhirat kelak, marilah
kita muhasabah diri, terutamanya di penghujung Ramadan ini. Tinggal 4 hari lagi Ramadan, tuan-tuan. Kita belum pasti sama ada kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun hadapan. Oleh itu, masih berbaki 4 hari ini, jom kita ubah amal kita. Pertama, jika sebelum ini kita kurang yakin dengan kekuasaan Allah kerana iman kita tidak mantap akibat dari kurang ilmu pengetahuan, jom kita hadir ke majlis-majlis ilmu dalam pelbagai bentuk dan cara. Namun berhadap dengan guru adalah cara yang terbaik. Yang kedua, jika sebelum ini kita sering melakukan dosa dan maksiat, terutama sekali pada bulan selain daripada bulan puasa, seperti sering meninggalkan solat, tidak menutup aurat, bercakap dengan perkara kotor dan bohong, jom kita ubah seperti mana kita jaga ketika kita sedang berpuasa. Yang ketiganya, jika sebelum ini kita rasa malas beramal, terutama sekali amal-amal sunat, kecuali ketika bulan Ramadan, ayo kita ubah dan teruskan setelah Ramadan, seperti Ramadan nanti di dalam bulan yang lain, terutama sekali memperbanyakkan membaca Al-Quran, melaksanakan solat sunat, berzikir, bersedekah dan lain-lainnya. Ini semua dambaan kita untuk terus menerus beramal dengan ibrah Ramadan. Tuan-tuan, para kekasih Allah sekalian, biarlah sejarah berpuasa Ramadan dalam tempoh PKP COVID-19 ini menjadi sejarah terbaik dalam beramal, dan mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah dan diberi ganjaran setimpal. Masih ada waktu untuk kita kejar Lailatul Qadar. Masih ada waktu untuk kita bertaubat dan memohon ampun darinya. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi mendengar sedikit bicara saya pada hari ini. Terima kasih kepada Ustia yang memberi ruang untuk saya. Sampai kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah.